Salam sejahtera dan tajahau kepada semua pelajar-pelajar yang cikgu kasihi sekalian. Hari ini cikgu akan membincangkan kepada pelajar-pelajar sekalian berkenaan dengan subtopik yang kedua dalam bab 4 iaitu 4.2 faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Baiklah, di pengakhiran pembelajaran kita hari ini, pelajar-pelajar akan dapat mengenal pasti pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Yang kedua, tuntutan orang Melayu. Yang ketiga, langkah-langkah yang diambil dalam pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, perlembagaan rakyat dan juga perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Baiklah. Seterusnya, kita tengok dulu apakah faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Faktor yang pertama adalah disebabkan oleh ketegasan orang Melayu membantah orang Malayan Union. Okey, kita highlight di sini ketegasan orang Melayu. Itu kata kunci yang pertama. Faktor yang kedua, kata kuncinya sikap politik Melayu yang sederhana sahaja. Mereka tak minta untuk dimerdekakan, tapi apa yang mereka mahu adalah hak mereka sebagai rakyat tempatan. Mereka mahu meningkatkan taraf hidup mereka. Faktor yang ketiga, kita highlight sokongan pegawai tinggi British. Faktor yang keempat, sokongan daripada bekas. Okay, ini ada kesalahan ejaan di sini ya. Sokongan bekas pegawai British yang pernah berkhidmat dengan kerajaan British lah. Okay, faktor yang kelima adalah disebabkan oleh gesaan. Okay, kerajaan British digesa. Mereka diminta untuk diminta untuk mengikuti apa yang ditulis dalam Piagam Atlantik 1945. Nanti kita akan tengok lagi apa itu Piagam Atlantik dan apakah gesaan yang diberikan kepada kerajaan British. Okay, faktor seterusnya, UMNO tidak menuntut kemerdekaan, dan faktor yang terakhir sekali ialah kerana wujudnya perpaduan orang Melayu. Kita highlight di sini. So, di setiap faktor-faktor yang kita lihat di sini, kita dapat tengok ada kata kunci yang boleh membantu pelajar-pelajar sekalian supaya dapat menghafal fakta-fakta bagi membantu pelajar menjawab soalan esei dan struktur terutamanya ya. Okay. Baiklah, bagi memantapkan lagi pemahaman pelajar-pelajar sekalian berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, cikgu turut selitkan satu video di mana dalam video itu nanti kita akan mendengar penjelasan dan penerangan yang dilakukan oleh Cikgu Hanif berkenaan dengan faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Mari kita sama-sama tonton. Tahukah anda apakah faktor pertama pembentukan persekutuan? Persekutuan Tanah Melayu terbentuk hasil ketegasan orang Melayu membantah Malayan Union. Raja dan rakyat bersatu padu menentang Malayan Union. Mereka mendesak British menghidupkan semula dasar perlindungan. Penentangan orang Melayu dipimpin oleh Datuk On Jaafar. Walaupun sikap politik Melayu yang sederhana menyebabkan British menerima kehendak orang Melayu supaya Malayan Union digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu, pendekatan orang Melayu menentang Malayan Union adalah tanpa menggunakan kekerasan. Sokongan daripada pegawai British yang sedang berkhidmat di Tanah Melayu juga menyebabkan pembentukan persekutuan. Mereka membantu orang tempatan menggantikan Malayan Union.
Antaranya ialah Sir Malcolm MacDonald, Sir Edward Gen dan L.D. Gammons. Persekutuan Tanah Melayu juga dibentuk disebabkan oleh sokongan daripada bekas pegawai British yang pernah berkhidmat di Tanah Melayu. Mereka menolak dasar menakluk Tanah Melayu. Antaranya ialah Sir Frank Swettenham, Sir R.O. Winstead, Sir George Maxwell dan Sir Cecil Clementi. Piagam Atlantik 1945 yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) turut menyumbang ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Apa isi kandungan Piagam Atlantik ini? Menurut piagam ini, PBB tidak menggalakkan penjajahan bentuk baru dengan negara kolonial, memberi latihan kerajaan sendiri atau kemerdekaan kepada penduduk tempatan. Bagaimana? Masih fokus pada tajuk perbincangan kita? Faktor seterusnya ialah UMNO dan Raja-Raja Melayu tidak menuntut kemerdekaan. Mereka hanya menuntut rundingan untuk menolak Malayan Union. British bimbang orang Melayu akan dipengaruhi oleh gerakan politik Indonesia yang dikuasai oleh golongan radikal seperti PKMM, API, AWAS dan Batas. Di samping itu, Persekutuan Tanah Melayu dibentuk kerana semangat perpaduan orang Melayu daripada semua golongan. Pemimpin dan rakyat bersatu menentang penjajahan baru melalui Malayan Union. Baiklah, kita teruskan perbincangan berkaitan tajuk ini. Beberapa langkah telah diambil bagi menjayakan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Antaranya ialah penubuhan jawatan kuasa eksekutif. Jawatan kuasa ini terdiri daripada 12 orang ahli seperti pegawai kanan British, pemimpin UMNO dan wakil Raja-Raja Melayu. Mesyuarat telah diadakan di King's House, Kuala Lumpur. Sebelum Persekutuan Tanah Melayu dibentuk, orang Melayu telah membuat 5 tuntutan terhadap British. Tuntutan ini muncul selepas mesyuarat jawatan kuasa eksekutif. Apa tuntutan tersebut ya? Untuk pengetahuan anda, tuntutan tersebut ialah Raja-Raja Melayu dan UMNO menolak semua prinsip dan struktur Malayan Union. Mereka mahu sebuah persekutuan seperti negeri-negeri Melayu bersekutu, menolak kerakyatan terbuka Malayan Union, meminta dasar perlindungan dipulihkan dan menuntut supaya kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua negeri diakui semula. Perundingan jawatan kuasa eksekutif ini telah ditentang oleh orang dagang dan golongan radikal Melayu. Mereka berpendapat jawatan kuasa ini tidak disertai oleh perwakilan orang dagang. Mereka menuntut konsep sebuah republik dan kemerdekaan penuh. Bagaimanakah tentangan golongan ini terhadap jawatan kuasa eksekutif? Mereka telah menubuhkan All Malayan Conjoint Action dan Pusat Tenaga Rakyat Putra pada awal tahun 1947 untuk menentang British dan UMNO. Putra diketuai oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Mereka mengadakan pelbagai tindakan seperti ceramah politik, demonstrasi dan juga mogok. Malah gabungan AMCJA Putra juga telah mencadangkan perlembagaan yang dikenali sebagai Perlembagaan Rakyat. Lihat kandungan Perlembagaan Rakyat pada paparan di skrin. Buat catatan tentang Perlembagaan Rakyat tersebut. Kesannya, British telah menubuhkan jawatan kuasa perunding untuk mendapatkan pandangan golongan ini dalam menyediakan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Akhirnya, Persekutuan Tanah Melayu telah ditandatangani pada 21 Januari 1948 antara Raja-Raja Melayu dengan British di King's House. Dengan perjanjian ini, Persekutuan Tanah Melayu telah ditubuhkan dengan rasminya pada 1 Februari 1948. Untuk mengukuhkan lagi pengetahuan kita tentang tajuk ini, elok rasanya kita bincangkan bagaimana sistem pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu berfungsi.
Berdasarkan rajah yang dipaparkan pada skrin, perkongsian kuasa telah dilakukan antara Majlis Raja-Raja dengan Pesuruhjaya Tinggi pada peringkat pusat. Pentadbiran di peringkat pusat dibantu oleh Majlis Eksekutif Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan. Manakala di peringkat negeri pula, Sultan menjadi ketua negeri dan berkuasa melantik Menteri Besar. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah mengasaskan pembahagian kuasa dan membentuk senarai persekutuan dan senarai negeri. Selain itu, persekutuan ini merupakan gabungan 11 buah negeri. Konsep raja berperlembagaan telah diwujudkan. Kesan perjanjian ini dapat menjelaskan beberapa perkara yang menjadi persoalan pelbagai pihak sebelum ini. Syarat kerakyatan diperketatkan. Prinsip kerakyatan jus soli adalah untuk rakyat Raja Melayu bagi negeri Melayu dan rakyat British bagi negeri-negeri selat, iaitu Melaka dan Pulau Pinang. British mengiktiraf semula ketuanan Melayu yang telah diakui sejak Perjanjian Pangkor 1874. Raja Melayu dikekalkan kuasanya dalam pemerintahan. Setiap negeri mengadakan perjanjian dan perlembagaan bertulis dengan British. Perlembagaan ini dikenali sebagai Undang-Undang Tubuh Negeri. Baiklah. Begitulah penerangan yang cuba diterangkan oleh Cikgu Hanif tadi. Jelaskan, ada gambar lagi. Kalau pelajar-pelajar ingin menjawab soalan-soalan struktur, soalan esei, pelajar-pelajar boleh refer balik daripada video yang cikgu sertakan dalam pengajaran cikgu hari ini. Baiklah, hari ini cikgu akan teruskan pengajaran dengan membincangkan latihan pengukuhan. Tapi kali ini latihan pengukuhan kita lebih menjurus kepada bagaimana menjawab soalan kebat. Baiklah, mari kita lihat kepada soalan kebat yang pertama, iaitu soalan kebat aras mengaplikasi. Okey, soalannya, pada pandangan anda, apakah kebaikan penumbuhan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948? Baiklah, untuk menjawab satu soalan, kita kena fahami dahulu soalan yang diberikan. Baru kita tulis rangka jawapan. Okey. Kita tengok soalan yang pertama ni. Pada pandangan anda. So, keywordnya ialah soalannya minta pelajar untuk menyatakan kebaikan penumbuhan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. So, dia minta pelajar untuk menyatakan advantage yang boleh diperolehi daripada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Mari kita lihat jawapannya bersama-sama. Okey, jawapannya dipaparkan dalam bentuk peta dakap. Okey, kebaikan. Kita highlight perkataan kebaikan. Kebaikan, sini tak apalah. Right? Okey, di sini cikgu ada sertakan juga contoh bagaimana cara menjawab soalan kebat. Maka kita nak mulakan. Okey, so jawapannya kita boleh tengok di sini. Kotak warna merah ini dan juga kotak warna pearl ni. So, kotak warna merah ini merujuk kepada isinya. Okey, tulis I. Manakala kotak warna purple ini merujuk kepada huraian ataupun mungkin contoh. Right. So, kita tengok jawapan yang pertama. Cikgu mulakan ayat cikgu dengan perkataan antara. Antara kebaikan penubuhan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah hasil kekayaan dapat dikongsi bersama di antara negeri-negeri Melayu. Cikgu ambil jawapan tu di sini.
Okey, cikgu sekarang memberi huraian untuk memberi sokongan kepada isi yang cikgu nyatakan tadi. Okey, huraiannya mewujudkan keseimbangan pembangunan antara negeri-negeri di pantai barat dengan pantai timur. Okey, noktah. Kemudian, kalau soalan ini minta 8 markah, maka jawapan di sini belum cukup lagi. So, kita cari jawapan lagi. So, jawapan seterusnya adalah di sini. Okey, selain itu, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu juga dapat membentuk sebuah negara yang lebih besar dan kukuh, di mana negara yang berdaulat dapat dibentuk. Selain itu, sempadan yang lebih luas juga dapat dibentuk. Contohnya lah, okey. Ini untuk jawapan bagi soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua sama juga soalan aras mengaplikasi. So, untuk soalan aras mengaplikasi yang kedua, okey, cikgu bacakan soalan. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. So, ini maksudnya apakah pengetahuan sejarah yang kita ada, kita gunakan apa yang kita ketahui, sejarah yang kita ketahui bagi menjawab soalan ini ya. Okey, keywordnya apakah kepentingan Persekutuan Tanah Melayu? Sama jugalah macam tadi, kepentingan. Tapi ini dia ada tambah perkataan pembentukan negara dan juga bangsa Malaysia. Baiklah. So, sekarang jawapannya melibatkan kepentingan kepada rakyat dan negara kita selepas merdeka. Okey, merujuk kepada negara Malaysia kini lah. Okey, baiklah. Ini adalah jawapan bagi menjawab soalan yang kedua, soalan kebat yang kedua. Jawapan dipapar dalam bentuk peta pokok. Okey, so ini cara yang cikgu guna untuk memulakan jawapan cikgu lah. Okey, dengan perkataan penubuhan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu penting sebagai asas kepada pentadbiran negara dan bangsa yang lebih tersusun dan moden. So, ini cikgu anggap sebagai isi yang pertama. Okey, dan disokong dengan huraian. Okey, iaitu dengan menggabungkan negeri-negeri Melayu. Selain itu untuk menjawab jawapan yang kedua lah. Okey, so ini adalah isi yang pertama. Kotak warna kuning kita anggap sebagai huraian bagi menyokong isi yang dinyatakan tadi. Okey. Seterusnya, soalan kebat yang ketiga. Soalan di mana melibatkan aras mencipta idea. So, kita bebas memberikan jawapan yang asalkan relevan, okay, dan juga positif. So, kita highlight dulu keyword bagi soalan yang dipaparkan di sini ya. So, cadangkan, dia minta pelajar-pelajar sekalian untuk berikan cadangan kepada langkah-langkah, apakah cara-cara ataupun langkah-langkah yang sesuai untuk memantapkan. So, keywordnya langkah-langkah memantapkan sistem pentadbiran dan pemerintahan negara Malaysia. Okay, mari kita lihat jawapannya pula. Baiklah, ini jawapan-jawapan bagi menjawab soalan kebat kita yang ketiga. Jawapan dipaparkan dalam bentuk peta alir. Okay, so jawapan untuk soalan kebat kita yang ketiga, cikgu mulakan dengan perkataan bagi. Okay, bagi memantapkan sistem pentadbiran dan pemerintahan Malaysia, pemimpin. Okay, keyword untuk jawapan yang pertama adalah pemimpin haruslah bijaksana, amanah serta mempunyai pandangan yang jauh. Okay, so
Kalau ada isi, mesti ada huraian untuk menyokong isi kita tadi dalam menjaga kepentingan dan kebajikan rakyat. Seterusnya, dot. Ini untuk pelajar-pelajar sekalian sambung. Okey. So, di sini cikgu ada sertakan 3 contoh soalan kebat. Cikgu sertakan sekali dengan jawapannya juga. Okey, so tugas pelajar-pelajar sekalian, salin soalan, salin jawapan, tapi jawapan dalam bentuk rangka. Cikgu nak pelajar-pelajar sekalian tulis jawapan anda dalam format esei. Baiklah, setakat ini saja pengajaran cikgu hari ini. Hingga berjumpa lagi di sesi yang seterusnya. Bye.